Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marzah binti Mokhtar, Koordinator Masmed bagi kampus Dengkil UiTM. Saya mulakan taklimat ini dengan melihat sedikit isi kandungan. Kita bermula dengan pengenalan, kemudian kita ikuti dengan sedikit peranan Masmed dan carta organisasi Masmed. Kita juga akan melihat aktiviti atau program yang kita jalankan, iaitu pembudayaan keusahawanan bagi kampus, dan di mana program seperti Street Smart Salesmanship kita kembangkan. Seterusnya kita lihat pencapaian atau apa yang telah berlaku semasa semester lepas dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan, dan akhir sekali kita lihat perancangan yang kita akan adakan untuk semester baru ini. Baik, sedikit pengenalan tentang Masmed. Masmed ataupun dikenali sebagai Masmed adalah akronim bagi Malaysian Academy of SME and Entrepreneurship Development. Okay, so it stands for Masmed. Ia merupakan satu organisasi yang mengurus dan mengkoordinasi semua aktiviti berteraskan keusahawanan di kalangan pelajar di kampus ini. Okay, headquarters atau ibu pejabat Masmed juga ada di Shah Alam, dan di setiap kampus kita lantik koordinator atau mereka yang akan mewakili Masmed untuk menjalankan aktiviti-aktiviti keusahawanan. Misi Masmed adalah untuk menjadi World Eminent Entrepreneurship Academy ataupun Akademi Keusahawanan terkemuka di dunia, dan misinya adalah untuk mengubah kehidupan melalui keusahawanan. Baik, di sini kita lihat seperti saya sebut, kita mempunyai koordinator kampus dan koordinator fakulti. Seramai 26 koordinator fakulti dilantik untuk fakulti-fakulti di setiap fakulti, dan juga kita ada 15 koordinator kampus. Seperti yang dapat dilihat, nama saya itu adalah nombor ke-10, iaitu kampus Dengkil, dan saya telah memegang jawatan ini agak lama, iaitu sejak kampus Dengkil dibuka. Baik, kita lihat ahli jawatan kuasa yang ada di kampus ini. Kita dapati saya adalah koordinatornya dan dibantu oleh ramai pensyarah-pensyarah yang lain. Kita ada 3 pensyarah undang-undang, iaitu Puan Namira, Puan Najwa dan juga Puan Siti Marina Amit. Okay, mereka adalah pensyarah undang-undang, dan kita juga ada pensyarah bahasa, iaitu Cik Bazrina dan kita ada Puan Amalina. Kemudian kita ada 2 pensyarah ekonomi, iaitu Dr. Siti Mariam dan Dr. Nur Hidayah, dan juga kita ada seorang pegawai eksekutif HAA, iaitu Encik Rizal, dan kita juga ada pensyarah-pensyarah sciences, itu Puan Nur Akmal, Puan Nurul Aida dan Tengku Nurbaya, Dr. Tengku Nurbaya. Okay. So saya dibantu oleh ramai pensyarah ini untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang kita ada ataupun yang kita programkan untuk setiap semester. Baik, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan pembudayaan keusahawanan kampus. Okey, objektif program pembudayaan keusahawanan kampus adalah untuk pertamanya memberi pendedahan kepada pelajar dan juga staf secara indirectly tentang keusahawanan yang merupakan satu kerjaya yang boleh menjamin pendapatan dan bukan lagi merupakan satu alternatif kedua dalam pekerjaan. So di sini kita dapat lihat nowadays ramai pelajar walaupun masih belajar, mereka can earn some income melalui aktiviti keusahawanan, especially kalau kita
hanya boleh melakukannya melalui online activity tanpa perlu menyewa premis fizikal. Okay. Keduanya juga kita akan memberi peluang kepada pelajar berfikir secara kreatif dalam menjadikan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dalam bidang pengajian diikuti sebagai alternatif dalam satu yang diikuti sebagai alternatif dalam membentuk satu bidang perniagaan sebagai kerjaya. Jadi if you are a lawyer, you can also be a lawyer with some keusahawanan punya ciri-ciri, okay? Ataupun mengembangkan lagi apa yang you punya akademik punya pengajian untuk menjadi seorang usahawan. Dan ketiganya adalah untuk melibatkan pelajar dalam aktiviti keusahawanan melalui ceramah, bengkel dan lawatan industri. These are the things that we are doing it at the campus. Right. Sekarang kita lihat aktiviti-aktiviti pembudayaan keusahawanan. Okay, kita pecahkan kepada beberapa kaedah ataupun platform. Pertamanya adalah ceramah keusahawanan. Kita dapat lihat di sini kita ada business online business talk, ataupun kita memanggil alumni untuk memberi ceramah-ceramah untuk mereka bagi tips atau menceritakan pengalaman mereka. Dan juga ini yang lebih spesifik kita adakan bersiri, kita panggil sharing experience. Okay, ia merupakan ceramah juga tapi lebih fokus kepada sharing experience. Jadi kita jemput mereka yang telah berjaya untuk datang untuk menceritakan bagaimana kejayaan itu dicapai. Okay, tajuk kita selalunya what it takes to be a successful entrepreneur. So kita dah buat banyak bersiri, okay, so banyak siri kita buat. Dan seterusnya, okay, apabila kita mengadakan aktiviti-aktiviti keusahawanan, pelajar-pelajar akan turun padang atau mendapat hands-on experience untuk berniaga, alright. Dan dalam usaha itu mereka akan mengalami beberapa pendedahan seperti tentang kos, tentang cabaran berniaga, tentang macam mana dia deal dengan outsiders ataupun dengan pelanggan. All these things kita minta mereka record dan ataupun menceritakan semula pada kita. Jadi kita adakan satu platform dinamakan Survey, iaitu Speak Up for Entrepreneurs. So kita telah mengadakan kita jadikan ia sebagai satu pertandingan. Jadi setiap individu atau kumpulan yang terlibat dengan perniagaan itu akan menceritakan pengalaman yang mereka dapati dan bagaimana mereka menangani masalah yang mereka hadapi. Jadi kita bagi hadiah untuk mereka yang paling kreatif dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Right, seterusnya kita ada juga treasure hunt. It is ala-ala treasure hunt, tapi kita sebutkan nama treasurepreneur. Okay, treasurepreneur ni maknanya di setiap checkpoint pelajar akan diberi konsep-konsep ataupun ciri-ciri keusahawanan yang mereka perlu fahami dan mereka perlu lakukan. For example, if we talk about marketing, so mereka sampai checkpoint tu mereka perlu pergi cari seseorang yang memakai baju kuning dan market the product atau tell what's the best aspect of the product for the customer to buy, something like that. Okay. Kemudian kita pergi kepada akhir sekali pertandingan keusahawanan. Di sini ketika mereka berniaga, kita akan make sure mereka juga boleh menghayati konsep-konsep keusahawanan, dan kita juga adakan pertandingan seperti online video pitching, okay, ataupun TikTok competition. So this the latest one we had TikTok competition di mana pelajar menceritakan tentang produk mereka secara online ataupun melalui platform TikTok, dan mereka yang berjaya diberi hadiah. Alright, ini adalah program yang kita adakan pada last year, tahun 2022. So kita ada young social entrepreneur. Nowadays people are talking about social entrepreneur. Jadi kita memang mendedahkan kepada pelajar apa itu social entrepreneur. So kita panggil penceramah yang memang terlibat dengan aspek itu dan memberi maklumat atau cerita
atau menceritakanlah ciri-ciri social entrepreneur punya aspek. Kemudian kita ada dropship 101. Kita juga ada, as you can see, TikTok punya competition, dan kita juga ada satu lagi competition juga, TikTok juga, and then kita ada bazaar online. Ketika pelajar bercuti, they can also be menjalankan business, but they do it online. And then kita ada competition seperti saya sebut itu, digital interactive poster competition. Let's market your product. And the other one we have got bazar diasasi. Okay, jadi maknanya pelajar ketika mereka ada di kampus, mereka boleh terlibat dengan aktiviti jualan itu, tapi kita ada platform dan masa yang ditentukan. During their break, they can also be an entrepreneur, and with the penceramah yang kita jemput ataupun pendedahan yang kita beri, by the end of the day when they leave pusat asasi, insyaAllah they get some ideas what is an entrepreneur is all about. Okay, yeah. Alright, ini adalah program yang lepas yang kita adakan sejak 2017 hingga 2021. So as you can see, macam saya cakap tadi, dia terdiri daripada ceramah, pertandingan, aktiviti berjualan, ataupun kita ada juga invited alumni. Okay, so ini adalah for example course Sifa di media sosial. Kita selalunya memilih topik-topik yang berkaitan terkini. So nowadays we are talking about media social, ada TikTok ataupun platform yang berkaitan dengan online. So kita lakukan begitu. So virtual gorgeouspreneur. This one dulu 2017, masa tu belum kita ada COVID lagi, jadi kita ada face-to-face treasure hunt. And then we got, as you can see lah, many TikTok competition, online competition, and then program online business springboard. This is when we get the students to go to a hotel for a 2-day program, dan kita bagi pendedahan kepada how they can build their business secara online. So banyak platform yang kita bagi, seperti masa tu kita talk about Facebook, and then apa lagi dia cakap masa tu ya, Insta. So ada banyak lah. It's a 2-day program. By the end of the program, dia akan ada dia punya sendiri account, dan dia akan happy because whoever has to go for that program, dia mesti ada project, ada business already. That's the criteria. So bila dia habis 2-day program tu, dia memang dah ada enhance punya aspect of their business. Okay, so money hunting is another name for treasure hunt. And then we talk about Abang Strawberry. We call someone who can tell them about their business. Speak up for entrepreneur. This is Sophie. And then this is sharing experience 1, gorgeouspreneur. And then we also talk about alumni sharing experience punya yang platform kita sediakan pada mereka yang berjaya. Alright, this is another one. This is the competition. This is the ceramah keusahawanan. Okay, mereka yang berjaya, mereka yang dijemput selalunya merupakan mereka yang berpengalaman, and they know how to interact with those newcomers in the business. Right? This is the Sophia competition, and we also got lawatan kepada Magic. Okay. Right, this is when we first started. We had a project penanaman batik. So this is hands-on, where we have students doing agriculture perspective of business. And then kita juga ada lawatan penanda aras ke Universiti Ahmad Dahlan Indonesia. And then kita ada treasurepreneur punya aktiviti. Ini amatlah diminati oleh para pelajar. Okay, banyak kumpulan yang kita adakan. Setiap kumpulan mungkin 3 hingga 5 orang pelajar. So kita sampaikan peringkat 40 kumpulan pun kita ada. So memang menarik dan meriah. Okay. Alright, this is the program 3S at R. So what it means is that street smart salesmanship at retailing. So program ini adalah untuk bertujuan untuk menyemarak aktiviti keusahawanan melalui aktiviti jualan dan perniagaan. Di tapak jualan, selalunya kita sediakan tapak di Anjung Dekil. Keduanya, program ini yang akan memberi pendedahan dan pengalaman berguna kepada pelajar untuk mendorong dan memahami idea perniagaan. Antara lainnya adalah program ini adalah di bawah program yang mana kita varietykan. Kita ada jualan secara direct, kita juga ada car book sales, ada kita business fair,
atau bazar at Asasi, begitu ya. So, jadi banyaklah platform yang kita adakan, terpulang kepada semester yang kita pilih dan terpulang kepada program yang telah dijalankan atau sambutan yang kita terima. Alright, pelajar yang mempunyai produk atau perkhidmatan boleh memohon untuk menyertai program tersebut, and they can come in as participants sebagai seorang individual. They can also apply untuk dalam program itu sebagai kumpulan, sama ada sebagai kumpulan mentor-mentee, mentee, juga dia boleh jadi sebagai kelas, satu kelas. Selalunya memang banyaklah dia sambutan yang kita terima ataupun yang ingin participate the program that we conducted. Okay, ini adalah Asyik Business Fair. So you can see pelajar memang menariklah, mereka macam-macam yang mereka jual, okay, dan macam-macam juga pengalaman yang mereka hadapi. So ini antaranya lah yang kita ada. Dan kita juga ada Asyik Car Boot Sale. Di sini ramai juga kita adakan di tapak parkir. Okay, jadi ramai yang ambil bahagian. Selalunya mereka diiringi oleh penasihat kelab, penasihat kelab yang mana mereka coach para pelajar. Okay. Right, this one Fiesta di Asasi, and juga juga kita ada Festival College. At times kita coordinate dengan college untuk mengadakan fiesta atau pesta itu, okay? Festival, sebab lebih meriah sekiranya kita kerjasama dengan unit atau bahagian lain di kampus ini. Okey, ini food truckers. Kita juga melibatkan food truckers untuk memberi pilihan-pilihan makanan ataupun produk, selalunya makanan lah ya, untuk para pelajar, dan sambutan yang kita terima memang amat menggalakkan. Okey. Okay, next we have got pencapaian MASMED. Now, what we had is that saya ada sebut tentang Treasurepreneur. Ia merupakan satu inovasi yang kita adakan oleh para pensyarah di sini. Dan kita lihat apa yang berlaku adalah pensyarah itu mengumpul maklumat yang kita perolehi melalui aktiviti rasuhan ataupun Treasurepreneur tadi itu, dan kita jadikan dia satu produk, okay? Dan hasilnya adalah kita masuk ke pertandingan dan alhamdulillah berjaya mendapat pingat emas. Okay? Ini adalah antara gambar yang kita ada dan jadi satu produk lah. Kita packagekan dia sebagai satu produk, di mana kalau kita menjualkan kepada mana-mana sekolah ataupun institusi, mereka boleh menjalankan aktiviti yang sama, menjalankan aktiviti tersebut hanya dengan melihat modul ataupun program yang kita ataupun input-input yang kita adakan dalam package tersebut. Okey. Dan satu lagi kita ada antara pencapaian lain adalah mobile apps. Kita beri nama Rookiepreneur. Di sini kita adakan aplikasi untuk bagaimana pelajar boleh mengetahui cara-cara yang mudah untuk usaha yang berjaya. Okay, satu app yang kita bentuk dan manage, dan kita juga masuk pertandingan dan alhamdulillah kita dapat gold medal. Okay. Alright. Ini untuk tahun 2023. Because we already half of the year. So what we did adalah dalam bulan Februari kita ada kita jemput food truckers untuk bekerjasama untuk menjana pendapatan. Dalam bulan Mac kita ada dua aktiviti Fiesta di Asasi, okey, di mana kita ada pertandingan gerai terbaik. Okay, kita juga bekerjasama dengan fakulti yang menjalankan aktiviti, dan kita adakan Coglex, okey, di mana itu adalah unit undang-undang mengadakan satu aktiviti dan kita bekerjasama. Kemudian kita ada juga perasmian He and She Cafe. Okey, dan di sini yang menarik adalah pelajar boleh buat part time untuk mendapat pengalaman sebagai seorang usahawan di Cafe He and She. That's in March, and then in April kita ada bazar di Asasi. Alright. Dalam masa ini pelajar bercuti dan mereka menjual online. And then kita juga ada experience sharing, and di mana kita menjemput pensyarah luar untuk memberi taklimat tentang kreativiti dan juga talent yang dapat dibentuk melalui pengalaman orang luar. Okay. In that is in April.
Yang what's to come adalah in May kita ada juga sedikit penjanaan daripada aktiviti food truckers, and then kita ada cuti semester, alright, Jun Julai, and then in August and December kita akan adakan perancangan yang akan dibuat sebentar, akan saya detailkan sebentar lagi. Alright. Okay, ini adalah as I said pencapaian di first half of the year. So you can see He and She Coffee dirasmikan, and then kita ada Creata, ini adalah pengalaman sharing experience, and then kita ada Acid Stall and Fiesta diasasi. Alright. Okey, ini adalah rancangan yang akan datang untuk semester Ogos Disember. So kita akan bermula pada 31 Ogos nanti. Okey, dan kita akan ada program asas keusahawanan digital. InsyaAllah kita panggil pensyarah luar untuk memberi taklimat tersebut ataupun memberi ceramah tersebut. Kemudian bila hari 31 Ogos, selalunya kita ada sambutan. Kita mungkin memanggil food truckers untuk datang. And then kita ada in September, kita ada sharing experience alumni, successful business person. And then in September, kita juga akan adakan Fiesta Usahawan Muda. And selalunya dalam waktu Fiesta itu kita adakan treasure hunt. And insya-Allah kita akan ada kabut sale sebab ramai yang meminta untuk kita adakan kabut sale. And is during cuti, kita akan ada online bazaar. And lastly, kita akan adakan pertandingan Speak Up for Entrepreneurs. And in September, towards the end of September, kita ada cuti pertengahan semester dan ujian. Waktu itu kita mungkin tak kacau sangat pelajar sebab dia akan bersedia untuk peperiksaan. Dan in November kita akan adakan entrepreneur fund run, and lastly towards December kita akan adakan sharing experience with TikTokers. Okay, so maknanya ada aktiviti secara hands on, ada ceramah, dan ada juga students themselves who will be telling us their experiences during the whole semester dari aspek keusahawanan. Itulah sedikit sebanyak daripada saya dan para pelajar. Saya seru untuk mengambil peluang ini semasa ada di kampus atau di pusat asasi ini, kepada melibatkan diri dalam aktiviti keusahawanan, menyemarakkan platform-platform yang kita sediakan. InsyaAllah dengan pengalaman yang ada, dan sekiranya anda meneruskan pengajian ke UiTM di kampus-kampus lain, dalam program sarjana ataupun degree, aspek kewangan juga akan dititikberatkan, di mana anda boleh memohon biaya pembiayaan untuk menjadi seorang usahawan. Okay? Pada peringkat pusat asasi, pembiayaan untuk menjadi usahawan itu tidak disediakan sebab tempoh anda berada dengan kami hanya 1 tahun. Alright, sebarang persoalan boleh hubungi saya. Saya di sini dengan telefon nombor yang ada, dan juga office saya adalah hanya di tingkat atas, tingkat 2 di atas. Kalau anda masuk ke HEP, insya-Allah anda akan dapat lihat office di atas tu. Okey, boleh nampak daripada pintu masuk. Dan saya sedia menjawab sebarang persoalan dan juga memberi bantuan pelajar sekiranya memerlu nasihat atau tunjuk ajar dari aspek keusahawanan. Terima kasih dan selamat berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.